المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Pasal ini satu pasal dengan jumlahnya. Apabila engkau ketahui dengan yakin bahawasanya Allah Ta'ala Tuhan yang amat kaya, yang mengaku ia akan rezeki engkau. Betul. Yang mengaku ia akan rezeki engkau yang tidak dapat bagimu daripadanya pada hidup kamu, dan mendirikan pendirian kamu daripada mendirikan bagimu ibadat akan dia. Maka ini satu bab, yakni menyatakan tentang perlunya kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala itu maha kaya. Allah Taala memiliki segala apa yang ada di atas ke dunia, di langit dan juga di bumi. Maka Allah Taala memberi rezeki kepada kita. Diturunkan di langit sana air hujan. Daripada air hujan itu ditumbuhkan tanaman-tanaman, dan daripada tanaman itu dijadikan rezeki kepada kita semua. Wa anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah Taala menurunkan hujan daripada langit sana, lalu diturunkan hujan, ditumbuhkan tanaman-tanaman, dan ianya menjadi rezeki kepada kami. Maka Allah Taala lah yang memberi rezeki kepada kita. Tidak ada yang lain yang memberi rezeki kepada kita. Ada pun rezeki yang kita dapat hari ini itu sebenarnya rezeki itu memang sudah ditetapkan kepada kita. Maka tidak perlu lagi kita susah hati tentang rezeki. Tidak perlu lagi kita susah-susah mengenai rezeki, kerana ianya telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dengan rezeki ini daripadanya pada hidup kamu, yakni dengan rezeki ini kita dapat hidup, dan Allah Taala jadikan kita berhajat kepada rezeki tiap-tiap hari. Tidak ada orang tu makan hari ni, lepas tu tak makan sudah mati satu. Bahkan dia berhajat kepada makan tiap-tiap hari. Dia perlunya makan. Apa maknanya? Maknanya Allah Ta'ala mengajar kepada kita berhajat kepada rezeki tiap-tiap hari. Sebenarnya kita berhajat kepada Allah setiap hari, setiap masa berhajat kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sentiasa memberi rezeki kepada kita. Tujuannya agar kita beribadat kepada Allah Ta'ala, mengingati bahawa rezeki itu datang daripada Allah Ta'ala. Maka dengan rezeki mendirikan pendirian kamu daripada mendirikan bagimu ibadat. Dengan rezeki tadi kamu boleh bangun berdiri, kamu boleh hidup dengan rezeki tadi. Dan dengan rezeki tadi yang kamu boleh berdiri tadi itu adalah tujuan yang untuk kamu melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala memberi rezeki tujuannya biar kita beribadat kepada Allah. Dan Allah Ta'ala memberi rezeki kepada kita agar kita sentiasa ingat dengan rezeki Allah, yang kena ingat kepada Allah Ta'ala. Lalu disuruh kita melakukan amal ibadat. Tapi peliknya orang hari ini sabit ke rezeki tinggal ibadat. Kalau mana orang yang mencari rezeki sampai tinggal ibadat, bahkan mereka bekerja sampai tidak sembahyang. Allah Ta'ala suruh kita ini beribadat. Bila kita beribadat, Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala suka, maka Allah Ta'ala akan beri lagi rezeki pada kita agar kita sentiasa beribadat kepada Allah Ta'ala. Sebab itu kita lihat, kalau orang itu tidak ibadat pada Allah, tidak sembahyang hidupnya, tidak ada fikir ibadat, lihatlah rezekinya macam mana. Rezekinya agak susah, berat, payah rezekinya, susah. Orang Terengganu kata kaak rezeki. Maknanya sempit rezeki, jadi begitu. Tapi ada juga orang yang tidak beribadat, tapi rezekinya banyak, hartanya banyak. Ya, harta banyak, tapi tidak ada barakah pula. Tidak tahu harta banyak habis begitu saja. Bahkan kadang-kadang harta banyak, kesibukan tak habis-habis walaupun harta banyak. Harta banyak, tapi dalam keadaan hati tidak tenang. Sebab apa? Sebab tidak kembali kepada Allah, tidak memahami rezeki yang Allah Ta'ala beri itu untuk kita beribadat sebenarnya.
Baik kalau kita tidak dapat rezeki, tubuh kita akan lemah. Salah gaya nak bangun pun tak boleh, nak jalan pun tak boleh, nak berdiri pun tidak boleh. Maka lemahlah tubuh badan kita kerana tidak ada rezeki untuk kita makan. Lalu Allah Ta'ala beri rezeki. Boleh kita bangun, boleh kita berjalan, boleh kita berdiri. Itu tujuan apa sebenarnya? Allah Ta'ala beri rezeki kehendaknya supaya kita sujud ibadat kepada Dia. Yang Allah Ta'ala beri kita sehat, boleh bangun, boleh berjalan, boleh bercakap, boleh duduk, boleh tidur. Tidur pun tak ada sehat juga. Tujuannya apa? Tujuannya sentiasa ingat kepada Allah dan melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bahawasanya Ia Tuhan yang amat kuasa. Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha berkuasa memberi rezeki pada siapa yang Ia kehendaki. Maka rezeki Allah Ta'ala beri ni ikut kehendak Allah. Ada juga Allah Ta'ala beri rezeki kepada orang-orang yang zalim, umpamanya Firaun, umpamanya Namrud, dan Allah Ta'ala beri kepada Qarun yang lupa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri rezeki. Dalam waktu yang sama Allah Ta'ala beri juga kepada orang yang soleh, kepada Nabi-Nabi, kepada Rasul, seperti Nabi Allah Sulaiman. Tidak ada kekayaan sampai hari ini, kekayaan yang boleh menandingi Nabi Allah Sulaiman. Tidak ada kerajaan sampai hari ini, kerajaan yang boleh menandingi kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Bahkan Nabi SAW boleh minta pada Allah, tapi Nabi kata, aku tidak mau meminta meminta kerana aku ini kalau ibarat kata hormatlah kepada Nabi Allah Sulaiman. Biarlah kerajaan yang besar itu berada pada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Jadi rezeki Allah Ta'ala beri belaka. Tapi tengok Nabi Allah Sulaiman. Apa Nabi Allah Sulaiman kata ketika Nabi Allah Sulaiman berjalan bersama dengan pengiringnya. Pengiring dia dalam keadaan dia panggil kebesaran yang begitu hebat. Hari ini orang-orang besar ada polis trafik iring. Saya masa pergi di Aceh pun pernah juga polis trafik iring. Dia tumpau lah. Kebetulan perjalanan itu ada bersama Gubernur Aceh. Saya pun duduk sekali, bak lain-lain, kenderaan lain-lain, tapi tumpah, oh gini polis iring punya. Habis kereta lari tepi belakang. Maknanya kadang nak beritahu dengan bala tentera yang hebat bersama dengan Nabi Allah Sulaiman, dengan pembantu-pembantu dia. Lalu ada seorang hamba Allah Ta'ala mengatakan, hebat kerajaan Nabi Allah Sulaiman ni. Untungnya kamu dapat kerajaan yang begitu besar, harta, pengaruh, hebat, semua dapat. Kata Nabi Allah Sulaiman, zikir yang kamu berzikir kepada Allah lebih afdal, lebih baik daripada apa yang ada pada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Itu kata Nabi Allah Sulaiman. Dengan zikir yang kamu berzikir kepada Allah lebih baik daripada apa yang ada pada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Jadi nak beritahu apa? Yang besar, yang hebat bukan rezeki. Yang besar, yang hebat itu ialah hati yang bersyukur kepada pemberi rezeki. Kerana Allah Ta'ala berkuasa di atas segala-galanya. Ada orang yang tidak ada harta, Allah Ta'ala beri harta sekelip mata. Qarun itu masa zaman Nabi Musa tidak kaya, bersama dengan Nabi Musa. Tetapi bila bersama dengan Firaun, kaya raya dia. Jadi kaya raya. Sa'labah ketika bersama Nabi menjadi lelaki yang taat kepada Allah dan Rasul. Tetapi bila hartanya banyak, dia menjadi orang yang ingkar, tidak mahu membayar zakat. Sehinggalah dia dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu ingatlah, yang memberi rezeki Allah. Maka Allah Ta'ala memberi rezeki ini, dia beri pada kita. Nahnu narzuquhum wa iyyahum. Allah Ta'ala beri rezeki kepada kamu dan kepada mereka, kepada anak kita, isteri kita, kepada ibu bapa kita, kepada ahli keluarga kita. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu orang-orang dahulu, orang-orang soleh, dia tidak fikir sangat kepada rezeki. Tidak fikir rezeki, tetapi yang dipikirnya ibadat kepada Allah. Bagaimana anaknya ibadat kepada Allah, bagaimana dia ni beribadat kepada Allah, bagaimana dia nanti mati, nanti berhadapan dengan Allah Ta'ala. Masa depan dia akan datang, bagaimana ibadat dia. Itulah yang dipikirkan.
Sehingga kan Umar bin Abdul Aziz yang menjadi khalifah satu ketika dahulu, menjadi khalifah, orang yang kaya raya. Dia itu khalifah, tetapi dia itu layak terima zakat. Dan ada asnaf, apa layak terima zakat? Atas asnaf fakir miskin. Kerana dia ini orang yang sangat adil. Dia adil. Katanya masa zaman dia harta melimpah ruah. Sebab zakat banyak beri, tapi pada orang nak terima. Ada orang nak terima. Masing-masing yang miskin pun jangan cari, dia jangan tak tunjuk kemiskinan dia itu. Akhirnya payah. Sehingga kan harta melimpah ruah, dia pergi tengok dalam Baitulmal, dia tengok Allah banyaknya harta, dia panggil pegawai dia. Ini mesti tak bagi pada fakir miskin. Bagi fakir miskin, bagi habis. Jangan simpan, nak khabar korang 3 juta tahun ni. 10 juta. Apa faedahnya kita khabar korang 10 juta, 15 juta. Tahun ini 15 juta kutipan zakat. Tahun depan 20 juta. Memang kau banyak, mu tak belanja. Lepas tu duk bangga lah. Oh, banyak zakat tu. Orang tidak bangga dengan banyak kutipan zakat. Yang diperlunya dibagikan, diagihkan kepada orang yang benar-benar layak. Orang yang benar-benar layak. Lalu Umar bin Abdul Aziz kata ini memang ada orang yang tidak dapat zakat, orang yang layak terima zakat, tak terima zakat ni. Bagikan, bagi habis. Bagi. Senaraikan orang yang layak terima zakat. Lalulah disenaraikan, cari. Tengok khalifah sendiri yang layak terima zakat. Dia dah marah-marah, rupanya dia tu layak terima zakat. Ini nak beritahu Umar bin Abdul Aziz satu ketika dahulu. Masa dia hampir-hampir wafat, lalu orang berkata, ya Amirul Mukminin, kamu ini ada anak. Kenapa kamu tidak ambil sebahagian harta daripada hak kamu itu, kamu beri kepada anak kamu. Sedangkan kamu ini harta menjadi khalifah. Ni akhir-akhir pemerintahan dia, kata Umar bin Abdul Aziz, kalau aku tinggalkan harta pada anak aku, kalau dia tidak ada ilmu, ataupun kalau dia itu salah guna harta, dengan harta ini dia dapat balik. Tapi kalau aku tidak tinggalkan harta, aku tinggalkan ilmu, maka dia pandai-pandai cari harta, maka Allah Ta'ala akan jamin rezeki pada dia. Sebab itu ingat, kita cukup bimbang. Akhir zaman manusia boleh rosak akidah, boleh terkeluar daripada iman dia, boleh mati dalam keadaan kufur apabila dia tidak yakin dengan rezeki Allah, takut kepada rezeki Allah. Allah Ta'ala sudah tetap belaka. Anak kita itu lahir saja dapat rezeki saja. Dan sudah tetap belaka. Hari ini orang tak sibuk anak dia ini pandai baca Quran ke, pandai mengaji ke, ilmu agama, tak sibuk. Tapi dok sibuk ni, aku nak kamu nanti jadi senang, kata. Sama mana anak-anak hari ini dia senang sungguh, tapi lupa ibu bapa dia. Senang sungguh. Sebab tu dia ajar supaya kita ini ingatkan kepada Allah. Allah Ta'ala lah yang memberi rezeki. Utamakan kepada agama. InsyaAllah katanya siapa yang faham tentang ilmu agama, man tafaqaha fi dinillah, siapa yang memahami ilmu agama, kafahullahu rizqahu, maka Allah Ta'ala akan mencukupkan akan rezekinya. Kalau sesiapa itu memahami ilmu agama, Allah Ta'ala akan cukupkan rezeki dia. Lalu dikatakan bahawa Allah Ta'ala ini Tuhan yang maha berkuasa atas barang yang dia kehendaki, atas yang sesuatu yang ia kehendaki. Maka atas Allah Ta'ala lah, nahnu qasamna bainakum ma'isyatahum. Allah Ta'ala kata, aku telah bagikan bahagian-bahagian kamu mengikut dalam kehidupan kamu. Semuanya telah bagi. Bagi nikmat Allah Ta'ala adil nikmat. Jangan tengok satu sudut saja. Satu sudut mungkin rezeki kita kurang, tetapi sudut lain kita dapat kesihatan yang baik. Ada orang dapat rezeki banyak, kesihatan tak baik. Allah Ta'ala sudah bagi dengan keadilan Allah. Kita dah bagi dah. Allah Ta'ala kata begitu gambarannya. Sudah bahagikan, betapa kehendaknya lagi. Maka Allah Ta'ala pun membagi dengan kehendak dia. Ia amat melihat dengan hajatmu. Allah Ta'ala tahu hajat kita. Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Wallahu alimun bizati sudur.
Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati kita. Allah Ta'ala tahu kamu ini ada anak berapa orang, padan dengan kamu berapa orang, banyak anak harta. Allah Ta'ala tahu, Dia bagilah. Ini jangan susah. Kamu belajar pondok, kesian. Kamu besar-besar nak kerja apa? Ni kita kena fahamkan ni. Kesian. Kadang-kadang dia tanya nak makan apa. Kita tengok anak murid tu makan rumah-rumah sama-sama. Nak tanya makan apa. Guru dia tak gemuk-gemuk, dia akan makan. Ini pasti gemuk sikit saja. Jadi nak beritahu, Allah Ta'ala melihat hajat kita satu demi satu, kehendak kita satu-satu, Allah Ta'ala tahu. Maka Allah Ta'ala melihat akan hajatmu satu ketika. Maka satu ketika, maknanya satu ketika demi satu ketika, setiap saat Allah Ta'ala tahu. Macam kita hari ni, cuba kita tengok oksigen kita. Kalau kita susah-susah oksigen, kita boleh bernafas, Allah Ta'ala tahu keadaan kita. Diberinya kita boleh bernafas siang malam tu. Ada kita susah-susah. Maka demikianlah juga dengan perkara yang lain. Allah Ta'ala tengok rezeki kita satu demi satu, saat, sesaat, satu saat, saat demi saat. Maknanya setiap saat engkau berserta atas akuan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Engkau bersama dengan perjanjian Allah, akuan Allah ataupun pengakuan Allah. Apa Allah Ta'ala mengatakan? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqiha. Sesungguhnya tidak ada binatang yang melata di atas muka bumi ini, pasti aku akan beri rezeki padanya. Allah Ta'ala tak sebut dah manusia, Allah Ta'ala sebut binatang baru beri rezeki. Maknanya apa? Maknanya kalau binatang Allah Ta'ala beri rezeki, manusia lebih-lebih lagi lah beri rezeki. Kalau tidak yakin dengan rezeki Allah, maka boleh rosak akidah. Lalu dikatakan bahawa dan janjiannya yang benar, dan Allah Ta'ala ini tidak pernah mungkin janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memungkiri janjinya. Tidak mungkiri janji. Apa Allah Ta'ala tak mungkiri janji? Allah Ta'ala memberi rezeki pada kita setiap hari. Lepas tu kita ni susah, tak susah. Kita serah tadbir Allah sahaja. Tadbir Allah Ta'ala sahaja. Serah bagaimana Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita, serah. Tapi bila nak serah-serah, jangan kita duduk saja serah pada Allah. Tidak, kita kena usaha lah. Kita kena usaha setakat mana yang kita mampu. Tapi bila kita dapat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila dapat tu kita kena ingat, ini rezekinya sebenarnya daripada Allah. Allah Ta'ala lah yang memberi rezeki. Dah ada orang jamin masa depan kita, bukan dia jamin masa depan kita. Dia bukan Tuhan. Yang menjamin masa depan kita adalah Allah. Allah Ta'ala tetap belaka segala-galanya. Maka dikatakan bahawa dan tetapkan hatimu dengan demikian itu, arif nafsaka bitadbir. Kalau kita hikam, dia kata tenangkan hati kamu dengan pentadbiran Allah. Tenang, jangan fikir sangat. Allah Ta'ala sudah takbir belaka, sudah cukup. Lagi hati kita tak tenang, susah hati kita. Kita ikut saja apa yang ditadbir. Macam anak kecil ikut tadbiran ibu bapa dia. Pagi-pagi mak ayah dia nak sedia apa, dia rasa fikir lah. Tak payah fikir. Tidak payah fikir. Seorang pelajar kata ayah dia, kamu pergi belajar, ayah akan bayar juga tiap-tiap bulan, nak buku beritahu saja, ayah akan bagi saja. Maka anak dia tak payah fikir dah. Anak dia belajar saja. Sahadap biti, telefon, habis cerita. Maknanya dah hati masa bila ayah dia beri jaminan macam tu, ayah dia kata tak apalah, ayah masuk tiap-tiap bulan pada kamu 300 sebulan contohnya. Yuran 150, belanja 150. Contoh saja ni. Masuk dia kata ayah dia tadi. Anak dia rasa macam ni, tak susah hatilah. Sebab apa? Sebab janjian daripada ayah dia. Dan dia tahu ayah dia ada duit untuk 300 bulan tu boleh. Yang menjanjikan rezeki kepada kita itu Allah. Allah Ta'ala ini maha kaya. Lebih kaya pada ayah kita ni. Pada ayah yang menjamin itu kaya. Dan Allah Ta'ala maha kaya. Allah Ta'ala boleh beri segala-galanya. Apa yang kita nak, Allah Ta'ala boleh beri. Tapi Allah Ta'ala tak beri belaka apa yang kita nak. Kalau Allah Ta'ala beri belaka, kita nak bunuh habis dia, rosak habis. Anak kita tengok, kalau dia minta kita beri belaka, rosak habis.
Maknanya, maka demikianlah Allah Ta'ala, dia tak bagi itu bukan kerana dia tak kasih. Dia kasih pada kita, dan dia bagi itu ikut pilihan kita. Maka yang pertama, kita kena baik sangka dengan Allah. Minta maaf banyaklah, hari ni orang banyak sakit jiwa. Bak ramai jumpa kita baca macam-macam. Zaman ni ada Facebook. Saya buka Facebook apa semua, Masya Allah, ramai sakit jiwa. Hati tidak tenang, tidak susah. Saya kata satu saja, yang kamu susah ini kerana hati kamu letak ke benda lain. Kamu letak kepada lain. Kamu tenangkan hati kamu daripada segala takbir. Apa yang kamu susah? Kamu susah rezeki kamu kurang. Tasbihnya pada Allah, letakkan hati dengan Allah. Terima saja Allah Ta'ala beri. Siapa yang mensyukuri nikmat Allah, Allah Ta'ala tambah. Siapa yang merasa cukup dengan apa yang dia ada, dia adalah orang yang kaya. Tapi siapa yang tak rasa cukup dengan apa yang ada, walaupun orang tengok dia kaya, dia tak kaya pun. Dan siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri, nanti Allah Ta'ala memang cukupkan dia. Walaupun tak cukup mana, tapi alhamdulillah Allah Ta'ala beri banyak tu, dia rasa cukup. Nanti Allah Ta'ala akan benar-benar cukupkan dengan apa yang dia ada. Lalu dikatakan bahawa engkau buangkan daripada menyebut segala makhluk sekaliannya. Maka jadi tetapkan hatimu dengan demikian itu. Tetapkan hatimu dengan demikian itu. Demikian janji Allah. Tetapkan dengan janji Allah. Allah Ta'ala ada bagi rezeki. Jangan susah. Dan engkau buangkan daripada menyebut segala makhluk sekaliannya. Jadi kamu lupakan bergantung harap dengan makhluk. Jangan bergantung harap dengan makhluk. Sebab tu jangan kita harap, aku kena baik orang ni, nanti orang ni akan bagi gini-gini. Ini sudah gantung rezeki dengan orang lain. Tidak boleh. Ada dua orang. Seorang ini dia beribadat pada Allah. Lalu orang ni jamin, maknanya dia panggil, wahai Tuan, Tuan tidak payah bekerja lah. Saya suka Tuan doakan saya, Tuan kerja Tuan beribadat saja. Dia beribadat. Jadi makan, minum ditanggung oleh seorang orang kaya. Orang kaya dia tanggung. Satu hari mari minta dalam, aku ni tak jadi. Mana dia harap gantung dengan orang nak beri semua ni. Jadi kalau macam tu aku nak beribadat sajalah, tidak mahu tu. Tidak mahu minta dengan orang. Jadi hari tu orang tu nak hantar, dia tidak mahu. Tak payahlah, mulai hari ni tak payah bagi dah. Kerana aku nak bergantung dengan Allah, tak nak gantung dengan kamu. Aku bimbang. Jadi orang tu tak bagi sungguh. Orang tu tak bagi sungguh. Sehinggalah satu malam itu perut dia lapar. Bila perut dia lapar tu ahli ibadat. Payah nak ibadat. Jadi tu perut dia lapar, tubuh dia pun jadi letih. Dia pun jadi tidak bermain. Sehinggalah dalam keadaan macam tu dia pun tertidur. Dia tertidur, tadi bermimpi. Kalau tak siap mimpi Rasulullah. Rasulullah mengatakan bahawa Allah Ta'ala memberi kamu rezeki, tetapi kamu tidak mahu mengambilnya. Tidak mahu mengambilnya. Katanya, bukan aku tidak mahu mengambilnya, tapi aku tidak mahu bergantung dengan makhluk. Aku nak bergantung denganmu saja, ya Allah. Tidakkah dia itu memberi rezeki itu daripada aku juga? Daripada Allah Ta'ala juga. Tidakkah yang memberi rezeki itu daripada Allah? Kalau tak silap bukan dia jumpa Nabi, dia dengar suara dalam mimpi. So itu mengatakan rezeki itu tidak daripada Allah. Allah Ta'ala campurkan dalam hati orang tadi. Lalu orang tadi pun rasa nak bagi. Rasa nak bagi. Lalulah dalam keadaan macam tu dia pun terkejut. Bila terkejut saja daripada tidur, dia tengok ada makanan. Orang tu, dia pun tanya orang tu. Dia kata orang yang kaya tadi, dia bermimpi juga. Dia mimpi Allah Ta'ala marah ke dia kerana tidak memberi rezeki kepada hamba-Ku yang beribadat pada Allah. Maknanya, kata dia bukan aku tidak mahu, katanya dia tidak mahu bergantung denganku. Dengan aku, dia kata, adakah kamu nak membiarkan hamba aku yang beribadat itu dalam keadaan kesusahan, sedangkan rezeki itu bukan rezeki itu yang kamu ada, rezeki daripada Allah Ta'ala juga. Itu yang dia bangun tidur atau makanan, orang tu kejut tengok ada lah dia makan. Kalau orang itu dia dalam hatinya dia tetap dengan Allah,
maka segala pemberian yang ada kelilingnya itu tidak memberi kesan kepada hati dia. Walaupun orang bagi tidak kesan pada hatinya. Dia mengharapkan Allah, bukan mengharapkan makhluk. Maka tidak kesan, tidak memberi kesan kepada hatinya, maka dia tidak mengapa. Tapi kalau memberi kesan, maknanya kepada hatinya orang ini yang memberi rezeki begini-begini, maka hukum dia memanglah menjadi rosok akidahnya, boleh jadi rosok iman kerana bergantung dengan makhluk. Baik, lalu dikatakan bahawa tenangkan hati kita dengan janji Allah, dan engkau buangkan daripada menyebut segala makhluk sekaliannya. Kamu buangkan daripada ingat makhluk. Maka kita diajar ingat bahawa yang memberi rezeki itu bukan makhluk. Yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masuk makhluk ini bukan sahaja orang, dan bukan kata orang, maknanya kerja kita pun. Kita dapat rezeki itu bukan kerana kita kerja. Kita dapat rezeki itu adalah kerana rezeki itu memang telah ditetapkan oleh Allah. Hanya kita melalui jalan-jalan yang Allah Ta'ala beri rezeki pada kita, melalui jalan kerja sebagai contoh. Jadi bila kita bekerja, sebagai contoh kita bekerja, jangan nampak sabit aku kerja inilah yang menyebabkan aku dapat rezeki. Tapi lihatlah rezeki itu datang daripada Allah. Kerja ini hanya tidak beri bekal apa-apa pun. Yang memberi bekas itu daripada Allah Ta'ala saja. Maka Allah Ta'ala tetapkan rezeki orang ini dapat sekian-sekian. Dapat sekian rezekinya. Sebab itu disebut rufi'atul aqlam wa jaffat suhuf. Sesungguhnya kalam telah diangkat. Kalam sudah diangkat dan suhuf tadi dakwah sudah kering. Sebab itu dari segi tauhidnya, rezeki itu sudah ditetapkan. Kalau kita bekerja siang malam dapat banyak tu, memang banyak tu lah ditetapkan. Ditetapkan. Lalu dikatakan bahawa Allah Ta'ala sudah angkat dah kalam dah. Allah Ta'ala sudah kering dah dakwah. Sudah kering dah kertas tadi. Kenapa? Kerana sudah ditetapkan segala takdir kepada kita. Allah Ta'ala sudah tetap takdir kepada kita. Maka jangan melihat kepada makhluk. Kalau orang tu lihat pada makhluk, maka boleh bawa syirik juga pada Allah. Dia nampak kerja dia, sabit dia kerja, sabit bijak dia, lalu dah sabit kerja ni. Kalau kita tak buat macam ni, rezeki kita tak ada lah. Baik, contoh dia macam mana? Contoh dia, kadang-kadang orang ini untuk mencari rezeki, dia diuji oleh Allah. Biasa begitulah, diuji oleh Allah. Di antaranya, apabila masuk waktu azan, ketika itulah rezeki kita datang melimpah ruah. Ingat tak? Kisah Nabi Allah Musa AS dengan kaum dia, dengan umat dia. Bila Allah Ta'ala beri nikmat banyak, dia minta dengan Allah, bagus tak bagus. Dia minta khabar pada Nabi Musa, beritahu pada Allah, berilah satu hari kita nak beribadat, ambil satu hari saja. Kita nak beribadat kepada Allah sebab Allah Ta'ala beri rezeki banyak. Satu hari saja. Lalulah Allah Ta'ala beri satu hari bagi umat Nabi Allah Musa itu adalah hari Sabtu. Jadi maknanya hari Sabtu itu hari yang tidak boleh bekerja menangkap ikan. Itu dia panggil holiday. Alhamdulillah. Maknanya hari off, hari rehat. Mana hari tak bekerja, tak boleh tangkap ikan, tak boleh hari itu. Hari lain tak apa. Jadi bila dalam keadaan macam tu, hari Sabtu ni hari untuk kita beribadat katanya, kata umat kaum Nabi Musa lah. Akhirnya Allah Ta'ala uji. Masa hari Sabtu tu lah ikan banyak. Allah Ta'ala uji, tengok saja ikan banyak, tengok nampak ikan. Tengok Allah banyak ikan. Tengok hari Ahad tak banyak, hari Isnin tak banyak, hari Sabtu banyak. Ikan seketik ikut. Hari Sabtu dia keluar, hari lain tu dia sembunyi. Jadi bila keadaan macam itu, dia pun tengok Allah molek hari Sabtu ni. Tapi hari Sabtu tak boleh tangkap ikan. Tak apalah tak boleh tangkap ikan pun, tapi hari Sabtu ni kita tahan jala je, tak tangkap. Allah sakit kau kan. Hari tu tak tangkap, kita tahan jala. Tak payah kita tarik lah.
Ada kata dia tahan jala saja. Ada kata buat satu kolam, satu kolam, lepas tu buat alur air dia tutup ni. Air sapi tak akan ikan dia akak dia. Air pun masuk. Dengan air masuk dengan ikan-ikan masuk. Dia nak mengelak dengan Allah. Jadi dalam keadaan macam itu, dia orang ini maknanya umat Nabi Musa ni dikira engkar dengan Allah. Kerana nak cari rezeki tadi, engkar dengan Allah. Maka dia ambil hasil. Maka ada 3 kumpulan. Satu yang dia ini kata, dia kata kita tangkap ikan hari Sabtu, kita nak tahan jala kita ambil kata. Sebab kalau kita tak buat macam tu rugi kita, sebab hari Sabtu lah ikan banyak. Jadi kena tidak dapat tidur, kita kena buat juga. Kalau kita tak tangkap pun kita tahan jala je, kita tarik air Ahad. Ataupun kita buat satu alur air tadi, kita pun buang, kita angkat dia punya penyekat dia tu, lepas tu air tu pergi kat kolam kita. Kita angkat saja. Tangkap kita tak tangkap. Sebab dilarang tangkap ikan. Jadi air hak kita ambil dalam kolam kita tu. Jadi satu kumpulan ni setuju. Kumpulan hak setuju ni, hak bahagian nak cari hak lebih ni ramai. Ni yang ramai. Satu kumpulan lagi kata tak boleh, Allah Ta'ala larang, Nabi Musa larang perbuatan ini. Nanti akan dapat pahala. Jadi ada satu kumpulan ini tidak mahu tangkap ikan kerana mengikut perintah Allah. Tapi kumpulan ini tidak ramai. Satu kumpulan ini dia panggil DAP. Kenapa ni? Duduk atas pagar. Duduk atas pagar. Dia kata gini, kita tengok mana untung. Kalau puak tangkap ikan untung, kita masuk puak dia. Kalau puak tak tangkap ikan untung, kita pergi kat dia. Maka bila dia tengok, akhirnya sekali orang yang tangkap ikan ni untung, dia pun masuk belah tu. Lepas tu DAP tak boleh percaya. Mana tu? Tak boleh percaya. Lalu dah kena masuk juga. Bila dia masuk dalam sana, dia masuk ke sana, akhir sekali Allah Ta'ala binasakan dia. Binasakan dia. Sebab apa? Sebab ingkar dengan perintah Allah, sabi rezeki. Nak beritahunya umat daripada dahulu lagi, mereka itu ingkar dengan perintah Allah kerana sibukkan dia mencari rezeki. Jadi hari ini kita kena faham, yang kita sibuk-sibuk cari rezeki tu buat apa? Sibuk benda yang telah ditetapkan Allah Ta'ala, dah tentukan belaka. Lalu kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita. Uji macam mana? Kadang-kadang waktu sembahyang itulah waktu paling ramai pelanggan. Tak nak pergi kuliah maghrib kau petang-petang kedai-kedai. Begitulah petang-petang kedai-kedai. Maknanya jadi malam-malam gitu kok. Malam-malam kadang-kadang pukul 12, pukul 11, pukul 1 apa tu, dah tutup kedai pukul 3 baru. Maknanya. Jadi nak beritahu begitu. Ada seorang tu beritahu saya Ustaz, pukul 3 pagi boleh bangun selalu. Dia kata, saya pula Ustaz, minta maaf Ustaz, nanti kalau kelak-kelak pada doa lepas isyak saya tak sempat lah. Sebab lepas isyak, lepas semayang pada kuliah maghrib pun saya terus balik selalu. Saya tidur awal Ustaz, sebab saya nak bangun pukul 3. Saya Allah, malu saya jumpa orang macam ni. Pukul 3 nak bangun, balik cepat-cepat tidur. Balik cepat-cepat tidur. Dia memang lepas isyak terus balik, jadual dia begitu, balik cepat-cepat tidur. Dan saya tidur awal kerana nak bangun pukul 3. Allah, ya Allah tu aku berkawan dengan wali Allah. Mana? Kata dia beritahu, dia kata dia kena bangun pukul 3, tak boleh lewat-lewat. Kalau lewat-lewat takut sayur rodam. Takut rodam sayur. Kalau saya dah dari ikan, rupa-rupanya bangun pukul 3 pagi tu duduk hunggar kono punya. Dia tengkam selalu. Pukul 3 pagi. Ya memang begitu, kadang-kadang orang ni kalau rezeki dia jadi lebih. Dia semangat dia lebih. Sebab tu manusia itu kalau dia itu mencari ibadat umpama mencari rezeki pada hari ini, maka dia ni orang yang baik. Tetapi malangnya
orang pun mencari ibadat itu sedikit saja kerana terlalu mementingkan tentang hal rezeki, sehingga ulama memberitahu bahawa cukuplah kamu fikir-fikir tentang rezeki yang kamu kerja siang malam itu rufi'at aqlam wa jaffas suhuf. Sebenarnya kalam sudah diangkat, dawak sudah kering, kertas sudah kering untuk ditulis. Allah Ta'ala sudah tetaplah ke rezeki masing-masing. Kamu sibuk tak sibuk, kamu sibuk tak sibuk, itulah rezeki kamu sebenarnya. Lalu dikatakan bahawa dan menyebutkan segala asbab. Jangan ingat kepada segala asbab. Jangan duk sabit kerana kita bekerja. Jangan duk gantung rezeki itu kerana sebab yang kita dapat dengan asbab kita. Asbab kita bekerja, asbab kita bersungguh-sungguh, asbab kita ini memikirkan jalan perniagaan. Sebabnya kerana kita ini ada pelan perniagaan. Jangan duk tengok tu lah sebenarnya. Sebenarnya Allah Ta'ala sudah tetap bagi rezeki masing-masing. Kalau dia tengok hal tu, maka dia ini maknanya tidak bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jangan engkau gantungkan hati engkau dengan dia. Jangan gantung waktu, tapi gantung dengan Allah. Kalau bergantung dengan Allah, jadilah dia orang yang ingat, taat, syukur kepada Allah. Tak ingat Allah. Kalau mana semakin banyak hati semakin tak ingat. Semakin banyak hati semakin tak ingat. Ada seorang hamba Allah, memang dia ni harta banyak. Puas duduk saja puas main golf ni. Main golf dua kali, main golf je sakit dulu. Mana harta banyak? Harta banyak. Isteri dia tak kadang suruh pergi masjid dah, tak ada. Sibuk dia begitu sibuk. Akhirnya sakit dekat luar negara. Semua main golf jatuh rupa. Main golf jatuh. Lepas hari ni buat alik pula ke Malaysia. Lepas pada tu tengok nyakit tak tahu boleh sakit. Cek sakit. Akhir sekali adalah sakit apa, tak ingat lah. Kaki je. Akhirnya kaki dia kena potong. Habislah. Baru nak pergi ke masjid juga. Jangan. Allah Ta'ala ni kita bimbang satu je. Bila Allah Ta'ala tarik nikmat, masa kita baru kita sedar. Kita ni tak sedar. Orang tidak merasa nikmat sihat apabila dia tak rasa sakit. Kalau tanya orang sakit dengan orang sihat, orang sakit lebih tahu nikmat sihat daripada orang yang sihat payah kena sakit. Maknanya maka demikianlah. Rezeki yang Allah Ta'ala beri itu bukan untuk kita, untuk kita abdikan kepada Allah. Allah Ta'ala nak tengok rezeki aku bagi ni ke mana kamu guna. Yang kamu makan rezeki aku tiap-tiap hari, kata Allah, ke mana kamu belanjakan. Rezeki itu nikmat Allah. Kamu lupa Allah, itu maksiat pada Allah. Jadi nikmat dapat, maksiat balas. Lalu dikatakan bahawa jangan engkau gantungkan hati engkau dengan dia, kerana gantungan hati itu akan yang tersebut itu gantung dengan makhluk, gantung dengan sebab kerja, gantung dengan sebab bijak sana, dan sebagainya itu tiada mengkayakan akan dikau. Tiada mengkayakan akan dikau, tak sampai aku sebenarnya. Dan tiada memadai sekaliannya itu akan dikau, yang lain daripada Allah Ta'ala tidak memadai sekaliannya itu akan dikau. Maknanya tidak memadai, tidak padam, tidak cukup dengan sekian tu yang lain daripada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Maka bahawasanya Allah Ta'ala memudahkan makanan dan minuman. Bukan sambil kita kerja tu. Kalau kita kerja tu tak boleh. Kenapa? Tak padam dengan rezeki yang Allah Ta'ala beri. Dengan rezeki yang Allah Ta'ala beri tak padam. Dengan kita kerja, kita buat apa, dia tak padam. Tapi sebenarnya dengan pemberian Allah yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kalau Allah Ta'ala ukur rezeki itu bergantung dengan ibadat. Siapa semayang dapat makanan, siapa tak semayang tak dapat makanan. Tak susah kita. Semayang tak sah tak ada makanan pun. Googling belaka orang. Tapi Allah Ta'ala tak tengok atas sebab manusia ni tak pandai, tak nak nilai. Allah Ta'ala bagi saja. Rezeki Allah Ta'ala bagi dengan rahmat, dengan kasih yang belas, dengan kasih sayang Allah Ta'ala bagi. Rezeki ni Allah Ta'ala bagi belaka. Orang kafir dapat rezeki, dapat. Orang munafik dapat. Orang fasik dapat. Orang ahli maksiat dapat. Orang taat dapat. Semua dapat rezeki. Baik, nak tanya, orang yang ahli taat dengan orang yang maksiat, kadang-kadang mana banyak rezeki?
Kadang-kadang orang ahli maksiat, orang beriman dengan orang kafir, mana banyak rezeki. Allah Ta'ala beri rezeki itu pada orang kafir, banyak ada orang beriman kadang-kadang. Pemberian Allah Ta'ala. Lalu disebut, dikata dunia ini tidak ada nilai di sisi Allah. Kalau ada nilai di sisi Allah, nilai itu cukup dengan 11 sayap nyamuk. Kalau dunia tu nilai tu ada, cara mana? Sebesar nilai dia, sebesar 11 sayap nyamuk saja, nescaya Allah Ta'ala tak bagi kepada orang kafir walau satu titik air pun. Kalau benda tu ada nilai, tapi tak ada nilai. Harta kamu banyak, Allah Ta'ala tak pandang. Tapi Allah Ta'ala pandang ke mana kamu guna harta pada Allah. Rezeki Allah Ta'ala beri kepada kamu, Allah Ta'ala tak pandang banyak tak banyak, tapi Allah Ta'ala pandang mana belanja harta kamu tadi pada jalan Allah. Ada hadis doa, ni hadis doa. Seorang hamba Allah, Allah Ta'ala beri kebijaksanaan dia, bijaksana pada dia. Jadi dia ini Allah Ta'ala beri, kalau harta sedikit, dia manage macam mana, dia urus macam mana jadi banyak, jadi banyak. Sehinggalah dia mati dalam keadaan harta dia banyak. Lalu bila dibangkitkan oleh Allah, Allah Ta'ala tanya dia, dia kata, ya Allah, aku ini harta banyak. Daripada tak ada harta, aku berjaya buat jadi harta tu jadi banyak. Jadi tentang rezeki aku nak beritahu, harta aku ni banyak. Allah Ta'ala kata tak banyak. Semua harta daripada Allah. Pada pandangan Allah, Allah Ta'ala tak pandang banyak. Sebab dalam nilai waktu banyak. Padahal dia belaka. Tetapi Allah Ta'ala mengatakan, aku tak mau tanya banyak harta kamu tu, tapi aku nak tanya ke mana harta kamu belanja. Dan bila kamu dapat harta, adakah kamu ini bersyukur dengan Allah atau tidak? Kalau bersyukur, Alhamdulillah. Kalau tidak bersyukur, inna azabi lasyadid, kata Allah. Sesungguhnya azab aku itu begitu pedih sekali. Lalu dikatakan bahawa Allah Ta'ala memudahkan makanan dan minuman. Allah Ta'ala beri makanan, minuman mudah bagi kita. Kita tak payah susah-susah tentang rezeki. Cuba kita tengok hari ni, mana sawah padi kurang dah ni. Tuh, sawah padi kurang dah. Dulu kat Kuala Libai, tengok menghijau, ini separuh hijau. Naik bangunan. Kalau di Kedah tu memang menghijau. Sekarang ni menghijau lagi, tapi banyak dah. Jadi benda ni semakin kurang. Kalau kita fikir, Allah kayak kita ada orang buat bangunan belaka macam mana, sawah padi tak ada macam mana, akan nanti tak ada fikir. Allah Ta'ala dah tetap ke? Allah Ta'ala tahu. Maknanya itu semua adalah ketetapan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita fikir macam mana padi yang kita ada, kan tak susah. Dah cerdik kita. Habis masa tu fikir benda tu, dah cerdik. Mari mana beras ni banyak ni, padahal esok ada dok ke tak ada. Asal fikir tu. Bukan kerja kita. Maknanya habis masa saja. Gitulah manusia hari ni, dia habis masa ke rezeki. Habis masa duk cari, siapa lupa ibadat. Habis masa duk mikir, siapa duk mikir akhirat. Tak fikir akhirat, duk fikir habis masa begitu sahaja. Lalu pengarang kita kata, apa kerja kita, bekerja tak apa, tapi ingat, gantungkan hati dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala memudahkan makanan dan minuman. Allah Ta'ala mudahkan kita makanan dengan ditumbuhkan tanaman tumbuh sama. Yang menumbuhkan tanaman itu Allah. Tanya hak tukang tanam. Hak tukang tanam itu bukanlah dia yang menumbuhkan tanaman, tetapi yang menumbuhkan tanaman itu adalah Allah. Saya teringat ada seorang itu. Dia ini ambil bidang tanaman. Sampai dia pergi khusus dekat UPM dahulu, Universiti Pertanian Malaysia. Dulu pertanian dia di Putra. Jadi dia belajar khusus. Kemudian dia pergi dekat dia pergi pula di Australia untuk belajar khusus nak tanam. Tanam kebun, dia tanam lah. Dia tanam sana, akhirnya kebunnya tidak menjadi. Habis dah khusus. Sudah khusus lah, pergi dekat ni khusus, pergi kat luar negara khusus, entah tajuk baju apa dia bakal tak tahu. Maknanya macam mana dengan ilmu yang dia belajar dia jadi pelik. Jadi tak berjaya. Tanaman dia tadi mati habis. Yang saya teringat ni cerita pada saya. Saya tak ada jawapan. Saya jawapan saya begitulah. Suruh dia kembali pada Allah.
Manusia hidup setara mana pun bukan dia sebenarnya. Bila kita tak ikut, boleh jadi kita sudah ikut peraturan manusia, tapi kita tak ikut peraturan Allah. Peraturan Allah kita tak ikut. Peraturan Allah, mana ibadat kita pada Allah, mana pengabdian kita pada Allah. Apa niat masa mula-mula kita tanam tu? Niat untuk apa? Niat untuk apa? Adakah kita niat nanti dapat rezeki, nak pergi ke Mekah, nak tolong orang fakir, nak tolong orang susah? Niat untuk apa? Boleh jadi ilmu kita dengan manusia itu betul tau. Kalau kamu tanam begini, tapi kita dengan Allah takut tak betul. Takut saja, saya tak kata dia begitu. Maknanya jadi nak beritahu Allah Ta'ala yang memberi makanan, Allah Ta'ala beri minuman. Ayat dia sama, tak berhenti-henti ayat. Maknanya Allah Ta'ala beri minuman, kemudian ialah yang melakukan makanan itu pada tubuhnya. Melakukan makanan itu pada tubuhnya, dan ia merasakan lazat makanan. Makanan kita pun makan. Yang jadi sedap lazat itu bukan makanan itu. Allah Ta'ala beri sedap. Kadang-kadang makanan yang sama curi orang sakit. Makanan yang sama tu. Kita ni nak pergi hospital, kuncing kau kat AMW bawah tu. Ni daging ayam bawa paling special kali naik. Makan pun tak makan saja. Dah apa makan saja, makanan sama juga. Tapi sebenarnya yang jadi sedap tu Allah Ta'ala bagi sedap aja. Allah Ta'ala bagi pada dia, tidak dapat rasa. Jadi akhirnya mengatakan bahawa Allah Ta'ala lah yang menjadikan, memberi makanan, rezeki kepada kita dan merasakan lazat makanan, wirat lazat makanan. Kemudian ia juga lah yang menjadikan dikau kuat pada badanmu, dan kemudian tubuh badan kita jadi kuat untuk beribadat. Untuk beribadat jadi kuat dengan sebab kita dapat makan, minum dan sebagainya. Itu semuanya rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala berlaku. Jadi jangan tengok, jangan tengok kepada zahir, tapi lihat kepada batin, yang dilihat kepada Allah Ta'ala. Dan manfaatnya, dan ia juga menolong menolakkan daripadamu beratnya, beratnya dan juga mudaratnya. Jadi kadang-kadang makanan juga memberi kepada manfaat, memberi juga kepada mudarat. Jadi Allah Ta'ala lah belaka semua. Dan padahal ia Tuhan yang mengkayakan dikau dan memadakan dikau yang lain, mencukupkan engkau. Dikau tiada yang lain. Hanya Allah Ta'ala saja yang telah mencukupkan kita, tidak ada yang lain selain daripada Allah. Nak suruh kepada kita ni supaya ingat kepada Allah, ingat kepada Allah tentang rezeki yang didapati tadi. Daripada makanan dan minuman, makanan dan minuman itu daripada Allah. Maka jangan kita sudah makan tiap hari tapi tidak beribadah. Saya baca dalam kitab Wisyarul Akhlaq menyatakan bahawa kalau siapa yang makan makanan itu, dia tidak ibadat, dia tidak sembahyang, sebenarnya makanan itu melaknat dia. Kalau dia makan itu. Sebab tu Allah Ta'ala mengatakan sesiapa dalam mengatakan bahawa ada ulama mengatakan bahawa sesiapa yang tidak sembahyang isyak, maka Allah Ta'ala tidak redha segala nikmat yang dia ambil daripada nikmat Allah. Kalau orang tu tidak sembahyang isyak, di antaranya Allah Ta'ala tidak redha di atas nikmat yang dia ambil, nikmat-nikmat Allah. Allah Ta'ala beri nikmat ni bukan untuk lupa dia. Allah Ta'ala beri nikmat kita supaya kita ingat ke dia. Tapi apa yang berlaku, kadang-kadang dapat nikmat lupa kepada Allah. Ramai orang kadang-kadang masa susah beribadat pada Allah, dan masa senang lupa beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya lepas tu kita tengok dalam susah dengan senang, mana yang orang cepat ingat Tuhan? Susah. Bila susah ingat pada Allah, alhamdulillah, masa susah. Tapi bila senang, senang lupa pada Allah. Senang tu mari mana? Kenapa dia senang? Kerana dia dapat nikmat. Nikmat tu daripada mana? Daripada Allah. Tapi dalam waktu yang sama dia lupa juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pesan, kalau anak-anak kita bekerja, jangan sampai kamu dapat kerja sampai tinggal surga bala. Dia kata surga dia tinggal, bala tak tinggal. So bala Allah.
Masuk pada menipada maknya. Jadi nak beritahu, jangan lupa nikmat Allah Taala beri kepada kita. Dan pastikan nikmat Allah Taala ada yang halal, ada yang haram, ada yang syubhat. Jadi yang syubhat, yang haram ditinggalkan. Kalau orang tanya macam mana, saya tak tahu halal haram ni dalam hukum. Benda ni boleh ke tidak boleh, ni boleh ke tidak boleh. Ada seorang tanya, dia kata, saya tak pernah, dia tanya dalam Facebook tadi. Dia kata, saya bekerja kapal. Jadi saya bekerja kapal. Jadi bila saya bekerja kapal, adalah diputuskan syarikat tadi. Dengan minyak ini, antara pergi ke sini, dia beri isi minyak sekian-sekian banyak. Jadi sebenarnya syarikat itu dia letak dah harga. Daripada sini ke sini, minyak dia memang banyak ni. Lepas tu nak balik pula minyak banyak ni. Lalu dia kata, kami ini dengan anak-anak buah kami yang pandai sikit, engineer dan sebagainya, dia boleh aja. Dia boleh aja. Jadi minyak tadi yang pergi ke satu tempat destinasi itu, kalau dah menggunakan sampai 50-60 tong dan sebagai contoh, jadi 30 gitu je lebih kurang. Maknanya dia boleh jimat. Dia jimat. Bila jimat, minyak lebih. Lebih tu dia jual, dia pakat bangingan awak-awak dia. Itulah masalah hari ni. Dia kata sebab takkan kita nak tohok, dia kata gitu mudahnya jawab. Tohok balik dia kira macam siapa dah, macam benda luar dah, tak apa kita nak ambil. Itu akalnya. Mana bagi kira akal tu, hak orang tak hak orang. Cuba khabar Tuhan dia beri. Memang Tuhan dia tak beri. Mereka buat pihak syarikat tu milik syarikat tu. Maka syarikat tu boleh tunggu kalau tu pun kurang. Kalau syarikat boleh kurangkan je. Tapi orang syarikat dia faham dulu. Saya beritahu jawapan dia tidak boleh nanti dia memakan hasil haram. Dia kata dia berasa tu hati tak sedap. Inilah orang sakit ni. Dia rasa tu hati tak sedap. Sedangkan Nabi sebut dah dakma ya bukan ilama la ya bukan. Kamu tinggallah benda-benda yang ragu daripada perkara yang tidak ragu. Tinggal benda yang ragu tu kamu tinggal. Ambil benda yang tidak ragu. Dia tahu dah dia ragu rasa tak sedap. Ambil dulu. Tanya ke dia. Tanya tu ke dia tu. Ini jadi masalah hari ni. Lalu dikatakan bahawa cukuplah dengan rezeki yang Allah Ta'ala ada. Jangan cari yang lebih, nanti Allah Ta'ala tarik rezeki. Jauhlah yang binasa orang tadi. Maka dikatakan bahawa tiada yang lain, yakni daripada makanan dan minuman apabila dikehendakinya. Maka pekerjaan itu sekaliannya itu kepadanya, mendirinya tiada sekutu baginya. Maka makanan dan minuman yang kita dapat tadi, tujuannya kita untuk melakukan ibadat pada Allah, bukan buat benda lain. Kita sembah Allah, bukan sembah nafsu. Sembah Allah Ta'ala, bukan sembah kepada selain daripada Allah. Jadi bagaimana orang, kalau kita buat baik orang, kita suruh orang tu buat macam ni, tapi orang tu buat benda lain. Padahal yang dia ambil itu daripada kita. Yang dia ambil tu daripada kita. Kita bagi kereta, tolong ambil anak saya, dia ambil anak dia. Anak kita je tu. Contohnya gambaran dia, rasa mana? Memang kita marah. Kita marah. Lain kali kita ambil anak kecil, dah wiwi pak sudah. Hak pasal baik sikit, ambil anak kecil saja. Lepas tu dah wiwi. Hak pasal selagi, dia marah-marah sungguh. Marah-marah sungguh. Jangan Allah Ta'ala tarik rezeki ni dengan sebab apa? Dengan sebab seseorang itu lupa pada Allah. Yang rezeki dia ini masih dia dapat, dia lupa pada Allah. Hari ini sebenarnya banyak saya jumpa yang dahulunya dia harta banyak, dia ni tak ada harta. Sangat banyak. Sangat banyak hari ni kita jumpa. Sampai jumpa seorang tu begitu. Waktu payah. Dia suruh kita beri nasihat. Ustaz tolong nasihat. Saya cakap 3 patah, dia sapu. Dia patong. Gerang dari balik lah. Maknanya kita kabar dia begini. Memang begini. Kata macam-macam. Jadi nak beritahu sebenarnya, kena fikir balik. Kenapa berlaku macam? Sebab itu orang yang dia tidak sedar bahawa dia dengan Allah tak boleh terputus. Dan Allah Ta'ala tak putuskan dia. Dia terputuskan dirinya dengan Allah. Kita tak boleh putus dengan Allah. Baik kita rezeki setiap masa, setiap saat kita dengan Allah Ta'ala berlaku. Dengan Allah Ta'ala
Kita ni masa susah aja sambung Allah, masa senang lupa. Bila lupa, Allah Ta'ala tarik. Allah Ta'ala akan tarik nikmat. Kadang-kadang dia tarik nikmat ni, kadang-kadang Allah Ta'ala turun bala dengan dua cara. Satu cara, Allah Ta'ala tarik terus nikmat. Yang kedua, Allah Ta'ala tambah nikmat. Kau tambah, kau lala, mati dah lalai. Wal-iyazubillah misalnya. Sebab itulah dikatakan bahawa jaga tentang rezeki ni. Ingat betul-betul rezeki itu milik Allah Ta'ala. Yang kita dapat makan, minum tu kita digunakan untuk sujud kepada Allah, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa maka pekerjaan itu sekaliannya itu kepadanya, yakni kepada Allah, mendirikan ibadat itu kepada Allah, gunakan dia untuk Allah. Tiada sekutu baginya, tiada yang lain yang seumpama dengan Allah. Yang seumpama dengan Allah, maka tawakkallah olehmu atasnya, yakni berserah dirilah kamu dengan Allah. Serah diri dah, sebab apa dah tahu dah. Oh, Allah Ta'ala tentukan rezeki. Maknanya kita kerja-kerja siang malam bekerja dan ibadat, jangan lupa tetap buat amal ibadat pada Allah. Sudah banyak masa daripada pagi hingga petang, daripada pukul 8 sampai 5 petang dah kita ni duduk dengan kerja kita. Mana masa kita beribadat pula dengan ibadat yang khusus? Kalau boleh lepas maghrib tu masa kita dengan Allah, malam-malam tu masa kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ia ada juga ibadat kepada Allah. Kadang-kadang kita ni memanglah bila sebab bab agama ni kita jadi payah. Jadi payah saja bab agama. Tapi kalau bab mencari rezeki jadi tak payah. Kadang-kadang kalau kita nak cari rezeki, kita boleh cari jalan. Oh, anak kecil jangan bimbang, nursery ada. Jangan bimbang, maknanya sibuk kan. Mana boleh tinggal? Kenapa boleh tinggal? Kerana kita nak cari harta, kita nak bekerja. Maka kita akan tinggal, kita boleh tinggal. Sayang tak? Sayang walaupun baru lepas baru 60 hari, baru 41 hari. Maknanya baru 60 hari, kecil lagi, tak apa. Maknanya hantar supaya kita boleh cari itu. Tetapi kalau bab agama, kita akan banyak bagi alasan. Begini. Kenapa rezeki tidak ada alasan, tapi agama ada alasan. Agama ada alasan. Sedangkan rezeki yang kamu dapat itu untuk agama Allah. Sebenarnya rezeki itu untuk agama Allah. Yang kamu dapat rezeki itu Allah tak nak tengok ke mana kamu guna bahagia kamu, harta diri kamu ini untuk beribadat kepada Allah. Jangan kamu serah dirimu kepada yang lain, jangan kamu serah pada yang lain, maka serahlah kepada Allah. Dan demikian lagi, engkau tinggalkan tadbir pada segala pekerjaan kamu pada Allah Ta'ala. Jangan susah, tinggalkan urusan itu kepada Allah. Tadbir dia kepada Allah Ta'ala. Jangan banyak fikir, sebab kita ni disuruh fikir akhirat. Kalau Allah kita fikir dunia, kita tak fikir ibadah, kita tak fikir akhirat, bermakna kita tidak menggunakan akal nikmat akal ini. Maka dia suruh kita fikir tentang rezeki, punya fikir aku yang uruskan. Macam pelajar, dia tugas dia belajar saja. Rezeki asal fikir, ayah dia yang uruskan rezeki. Itu gambarannya. Macam anak, dia makan pagi. Dia nak makan pagi dengan hari, petang, malam ke, mak ayah dia tentukan. Petang-petang kau pisang, esok kau pisang, lusa kau pisang, sebulan kau pisang. Mana kau pisang. Jadi nak beritahu, ibu dia, bapa dia tentukan makanan. Tentukan makanan. Dan dia tak payah fikir. Dia pergi sekolah pasti dia tak payah fikir tau. Mak saya petang ni masuk dia, kau pisang kau bubur kacang. Tak payah fikir tau. Habis masa dia punya tak sekredit. Anak gitulah kita. Bangun pagi masih kita kecil-kecil, kita bangun ikut mau kita nak pergi makan apa pun, kita serahkan. Kita tenang sikit, tak ada fikir bahagian tu. Maka demikianlah Allah Ta'ala urus dah kita. Yang kita fikir tu ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan, tinggalkan pekerjaan kamu atas Tuhan yang mentadbirkan 7 petala langit dan juga bumi. Allah Ta'ala lah yang mentadbir 7 petala langit dan bumi. Maka rezeki Allah ada di langit, ada di bumi. Carilah rezeki Allah di langit. Oh, kita tak faham macam mana rezeki di langit tu. Suruh cari, kena diambil. Cari rezeki Allah di langit. Sedangkan rezeki Allah di langit itu lebih mahal daripada rezeki di bumi. Apa ada atas lagi? Kan dia buah pulang.
ke ada bodoh biar apa anu. Betul. Tapi Allah Taala kata cari rezeki kamu di langit. Tengok orang kafir. Dia buat satelit. Dia hantar satelit dekat awal sana. Daripada satelit tu macam-macam. Bersangkutan dengan telefon, bersangkutan dengan televisyen, TV dan sebagainya. Daripada satelit tu banyak rezeki kita. Maka Allah Ta'ala kata dah, Allah Ta'ala mentadbir rezeki di langit dan di bumi. Semuanya Allah Ta'ala takdir. Itu milik Allah Ta'ala. Yang di langit pun dapat rezeki. Yang terbang, burung dikata keluar daripada rumah dalam keadaan perut kosong, tapi balik dalam keadaan perut dia kenyang. Ulat dalam waktu pun dapat rezeki. Semuanya dapat rezeki. Allah Ta'ala sudah tentukan. Orang jahiliah dahulu, kalau anak perempuan dibunuh, betul, dia tanam. Zaman Nabi kita Muhammad, zaman jahiliah, sebelum kebangkitan Nabi semua tu, maknanya dasar orang-orang jahiliah tu dia tanam anak hidup-hidup. Tanam anak hidup-hidup. Kalau kita baca kisah Sayyidina Umar, katanya tanam anak hidup-hidup memang menyayat hati. Masih saya tak ada cerita. Jadi nak beritahu memang sedih. Dia tanam anak hidup-hidup. Jadi nak umur anak lelaki, tiba-tiba boleh anak puan dia pakai baju lelaki. Dah boleh pakai baju lelaki, lama-lama besar-besar tubuh lelaki dengan puan mana sama. Akhirnya dia perasan, anak aku ni bukan lelaki, ni perempuan. Akhirnya dia bawa anak dia tanam hidup-hidup. Tanah hidup-hidup orang jahiliah. Sebab apa tanah hidup-hidup jahiliah? Kerana terlalu fikir rezeki. Dia mengatakan bahawa kalau ada anak perempuan, maka membawa kepada rezeki yang sempit. Ini pahaman orang jahiliah. Maka dia tanam anak dia hidup-hidup. Tanam anak dia hidup, hak perempuan tadi, hak lelaki dia biarkan. Itu zaman Nabi Muhammad. Zaman Nabi Musa, Firaun, dia sembelih anak lelaki. Yuzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Anak lelaki dia sembelih, anak perempuan dibebaskan pula. Zaman jahiliah, anak perempuan dibunuh, anak lelaki dibebaskan. Lalu dikatakan apa? Kenapa dibunuh? Dia kata kalau ada anak perempuan, jadi rezeki jadi sempit, jadi susah, jadi sempit, maka dia bunuh. Allah Ta'ala kata, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Aku beri rezeki pada anak perempuan kamu, sebagaimana aku beri rezeki pada kamu. Datangnya Islam, Nabi membawa ajaran Islam, memberitahu kepada orang-orang yang beriman, memberitahu kepada masyarakat jahiliah, Islam ini memuliakan kaum wanita dan rezeki itu ditanggung, didoman, dijanji, dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman itu, lalu Nabi bersama dengan para sahabat, Nabi menanamkan akidah kepada para sahabat. Maka para sahabat sudah tidak fikir lagi rezeki, yang dipikirnya ibadat kepada Allah. Bahkan ada sahabat yang dia itu bekerja, lalulah bila bersama dengan Nabi, dia tinggal kerja dia kerana nak beribadat kepada Allah. Lalu Nabi larang juga dia. Lalu isteri dia datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, suami saya ini ada anak, saya pun isteri dia. Kemudian dulu kehidupan saya selesa, hari ini kerana mengikut kamu ya Rasulullah, akhirnya suami saya tidak bekerja. Ini sudah salah konsepnya. Lalu Nabi pun panggil sahabat Nabi ini. Nabi kata, pada diri kamu ada hak, pada isteri kamu ada hak, pada anak-anak kamu ada hak, ada tanggungjawab kamu. Maka Nabi suruh bekerja, tapi dalam waktu yang sama ibadat tidak ditinggalkan. Lalu para sahabat mereka itu bekerja untuk mencari asbab saja, dan yakin rezeki itu di tangan Allah Ta'ala. Maka berjaya Nabi menghapuskan pahaman jahiliah yang takut kepada rezeki. Hari ini tiba balik, takut balik rezeki. Tanam anak, buang anak. Zaman dulu tanam anak, dan zaman ni buang anak. Yang heran hak buang anak tu mudah ulok sekali. Mudah. Mana saya pakai bidah saja. Saya pakai. Tetapi yang mulia tu Allah nyanyi tengok. Maknanya jadi nak beritahu pahaman. Ini pahaman jahiliah, Kita takut kepada rezeki. Jangan takut pada rezeki. Kerana rezeki sudah tetapkan. Anak kita beri pada agama, belajar agama dia, pandai agama semua. Akhir sekali insya-Allah rezeki Allah Taala jamin. Siapa yang faham agama, siapa yang dekat diri dengan Allah, Allah Taala jamin rezeki. Ada seorang ibu di satu tempat dahulu, masa saya belajar lalu di Pulau Selangor tu, ada seorang ibu menjadi separuh gila. Kejap suka, kejap sedih termenung, kejap ketawa, kejap molek, kejap tak molek. Kerana apa? Kerana anak dia sudah berjaya semuanya, tapi tak ada seorang pun pandai ilmu agama.
Akibatnya ibunya ini tak ada anak dia nak jaga seorang. Tak ada orang pun nak jaga dia. Akhirnya nak buat macam mana? Dia letakkan mak dia di sebuah banglo seorang diri. Dalam banglo itu 1, 2, 3, 4 bilik, 5 bilik kalau tak silap. Banglo yang besar. Jadi mak dia duduk di bawah, satu bilik untuk anak dia mari lebih kurang, dan 3 bilik di atas, orang sewa bilik saja. Maknanya siapa yang jaga mak dia? Orang nyewa. Anak entah ke mana pergi. Balik-balik, mari-mari sebulan sekali kutip rumah sewa, pergi belanja kat mak dia, baru tinggal pula. Tunggu kubur bila? Tunggu mak dia sakit. Mak dia sakit, itu pun harap penyewa telefon. Mak sakit, pakat mari ramai-ramai. Pakat mari ramai-ramai, mak sihat, tembur lagi habis semua. Itulah bagaimana perasaan ibu dia macam mana. Ya, kita duduk sibuk sangat, sibuk sangat rezeki. Habis sekali anak dah berjaya dah rezeki, tetapi iman tidak ada. Sebab tu pengarang kita mengatakan bahawa kalau orang itu terlalu sangat fikir pada rezeki, dibimbangi mati tercapai iman. Waliyazubillah min zalik. Kan kita dah cerita 100 orang yang dikebumikan menghadap kiblat, 98 membelakangi kiblat. Lalu kata orang itu, seorang yang salah itu mengatakan bahawa 98 itu sebenarnya mati kufur. Kerana apa mati kufur? Kerana dia tidak yakin dengan rezeki Allah. Dia tidak yakin dengan rezeki Allah. Akibat rezeki juga boleh menyebabkan orang itu mati kufur kepada Allah. Waliyazubillah min zalik. Itu jaga-jaga. Syukurlah dengan rezeki yang ada. Tapi bukan bermakna suruh anak tak bekerja, teruskan bekerja. Tapi pastikan jangan sabit kerja sampai tinggal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 7 pertanda langit dan bumi dan apa ni? Senang. Dan disenang dirimu. Disenang. Disenang dirimu daripada tiap-tiap sesuatu yang tiada menyampaikan akan dia oleh ilmu engkau. Jadi nak beritahu Allah Ta'ala memberi kepada kita kadang-kadang benda yang tidak tercapai oleh ilmu kita. Ayo fikir-fikirlah benda-benda yang tu Allah Ta'ala tetap berlaku. Kadang-kadang sesuatu yang kita tidak terfikir. Dan penglihat engkau daripada pekerjaan yang lagi akan datang esok hari. Dan Allah Ta'ala tengok dah esok hari pun nak perlu apa. Kita esok hari tak tahu lagi apa yang berlaku. Banyak mana kita perlu, banyak mana kita dapat, tak tahu. Tapi Allah Ta'ala tengok dah. Allah Ta'ala tahu dah esok kita dapat apa, esok kita makan apa, esok banyak mana hati kita dapat, esok banyak mana hati kita tak ada. Duk bayar ni hilang. Maknanya hilang hati banyak ni, itu silih berganti saja. Silih berganti saja. Dia seorang tu, dia selalu sekali ikut kuliah saya. Dia kata dulu saya Ustaz, saya selalu tengok buku bank mana-mana. Dalam apa ni? Dia dulu dia kata dia selalu tengok buku bank mana-mana. Bosong buku bank. Mana dia tengok buku bank? Dia tengok 30,000, 40,000 banyak piti dia. Bila dia kira dia tengok siapa dia ingat. Dia ingat dalam dia sekian hari bulan keluar banyak dia ingat. Maknanya macam ingat hadis. Dia ingat banyak. Jadi dia boleh tahu. Dia kata pada saya, ni dia cerita. Dia kata pada saya, kalau saya keluar duit 5,000, 4,000, bukan betul sikit banyak. Dia akan teringat, dia ingat apa? Ini lebih cukup kau, ini lebih cukup. Bila dapat duit, ni tak cukup weh. Cukuplah. Kalau 70,000 tu, cukuplah 70,000. Bila cukup, dia fikir, kena tambah. Berapa duit? Habis gitu ya. Dia habis masa gitu lah dia. Dia mikir. Padahal bukannya tak ada banyak. Tapi oleh kerana dah bergantung pada tu. Bergantung pada tu. Jadi saya tidak tahu. Jadi kita ajak dia mari kuliah, mari berzikir, ajak ikut kena. Akhir sekali baru-baru ni dia kata, saya malah cari orang dia. Malah ada dia kata, hari ni alhamdulillah saya ada banyak pun syukur, tak ada pun tak apa. Bila hilang saya tak fikir-fikir dia ni. Alhamdulillah. Sebenarnya kita tak ada masalah.
Masalah itu umpama awan yang berarah, awan yang bergerak saja. Habis kita. Maka demikian, tidak ada apa-apa pun kita. Kita tertipu daya sahaja. Tertipu daya saja. Itu semua fata morgana saja. Maknanya tengok saja tak ada apa-apa. Maknanya itu ada tipu daya saja. Tidakkah fata morgana itu tipu daya? Tengah hari kita tengok daripada jauh semua, tengok ada air, pergi dekat tak ada apa-apa. Pergi dekat tidak ada apa-apa. Tidakkah kita tengok mimpi itu adalah tipu daya juga? Dalam mimpi kita kaya-kaya, aku kaya, kejut tidur, tak kaya pun. Tak ada apa-apa pun. Tidak ada apa-apa. Umpama bayang-bayang saja. Bayang-bayang itu bukan perkara sebenar. Bayang-bayang itu semua bayang-bayang sahaja. Maka demikianlah perjalanan kita teruskan ibadat kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tahu besok Perlihat engkau daripada pekerjaan yang lagi akan datang esok hari. Allah Ta'ala tahu esok hari kamu perlu apa, banyak mana kita dapat, banyak mana harta kita hilang. Dan ada atau tiada, ada banyak mana ataupun tiada, Allah Ta'ala tahu. Dan bahawasanya betapa adanya dan tegahnya, dan begitu ditegahnya, tertegah harta dan ditahannya daripada engkau. Dan demikianlah ditegah dan ditahan daripada engkau. Berkata la'alla tahu la'alla ni moga-moga aku ni kena duduk dengan orang kaya tu, moga-moga you piti aku. Maknanya itu dikegatung dengan orang. Jangan aku ni kena la'alla, moga-moga, ataupun kalau sekiranya. La'alla lah, moga-moga. Moga-moga kalau dia mari sini, dia bergantung saja. Aku ni buat baik dengan dia, moga-moga nanti projek boleh beri kat aku. Maknanya dia ingat ke macam tu. Maka tidak dilarang sama sekali berkata la'alla dan lau. Kalau nak kata lau kana bainana, tak apa. Sekiranya ada Nabi bersama kita, tu boleh tahan juga. Ni lau ni apa? Lau ni kalau lah. Kalau aku buat gini, kaya dah aku. Kalau aku begini-gini, dilarang sama sekali. Kerana tiada ada padanya terhadap berlaku. Sebenarnya dah memang berlaku gitu. Ada orang tu dia tu sakit darah tinggi. Lepas tu orang nak kahwin tu panggil dia masuk daging. Masuk daging. Sambil masuk rasanya, ambil mana rasanya. Dah habis makan. Esokkan rebah. Sakit kawan tu, katanya kena darah tinggi, naik tinggi. Dah lah darah tinggi, naik tinggi pula. Lepas daripada tu katanya, Allah, kalau saya tak jemput dia, kalau saya tak panggil dia masuk, tak jadi gini. Dia tak boleh kata macam tu. Kenapa itu tidak akan berlaku? Benda yang sudah berlaku pasti akan berlaku. Maknanya, jadi kita jangan kata kalau itu dilarang sama sekali. Kerana tiada padanya tak akan berlaku itu, melainkan membimbangkan hati, buat sedih hati, buat sibukkan hati, membimbangkan hati, dan menghilangkan waktu juga, buat habis masa saja. Kalau aku begini, kalau macam ni, moga-moga jadi macam ni, tak payah. Mudah-mudahan ada pekerjaan yang tiada terlintas dengan hatimu, maka adalah fikir kamu dan takbir kamu mensia-siakan waktu kamu. Jadi moga-moga tidak terlintas dalam hati kita perkara yang seperti moga-moga, la'alla, lau dan sebagainya. Dan itu mensia-siakan waktu kamu juga dengan tiada faedah dan tidak ada faedah. Tiadalah kekeruhan dan kerugian yang amat nyata. Duduk menyesal engkau atasnya, lalu menyesal di atas apa yang berlaku. Kalau aku buat macam ni, kalau aku macam ni, kena terima lah rezeki kita macam tu. Kalau saya simpan pen tak hilang bini saya, maknanya kalau saya simpan pen tak hilang bini saya, dia tak berani. Saya kalau tahu kad jairu saya tak tok dalam beg duit. Beg duit saya hilangnya kad jairu dan nombor pin saya tulis situ saja. Sedih. Ada kamu sedih kan? Maknanya jadi nak beritahu, dan engkau dapat rugi padanya, sia-sia umurmu di dalam yang demikian itu, rugi masa saja. Jadi di antara sebab orang rugi masa kerana fikir rezeki kan?
Orang tak fikir rezeki, mana ada fikir ibadah. Tak ada fikir dah ibadah. Dan kalau dia nak sibuk fikir rezeki, kita ajak je ibadah. Mari kita pergi surau, mari kita pergi kuliah, marilah kita tenangkan hati kuliah. Tak pergi. Dia kata benda, nanti biar tenang-tenang dulu. Biar dah establish. Dia betul dah cakap. Maknanya dah dia ada serta. Apa orang kata macam tu? Biar bukan terlalu rugi Ustaz. Nanti tengoklah bila kita punya kedai dah okey, dah ada orang jaga, dah tenang-tenang kan, barulah nak tumpuk ibadat. Dah rugi masa tu. Kalau tenang betul lah. Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun rugi beribadat pada Allah. Tipu daya jangan main. Kadang-kadang dia tipu daya dengan agama kau. Syaitan bisik, kamu kena cari duit banyak, nanti boleh bantu madrasah. Madrasah nak buat bangunan baru. Contohnya ni. Oh ya sungguh, betul niat baik. Tak apa, niat baik tak apa. Kerja. Cari projek tak pergi madrasah. Berapa bulan? Berapa tak pergi madrasah? Cari projek lah untuk madrasah. Mana kan niat baik ya? Niat baik kalau 6 bulan apa saja amal ibadat itu tipu daya belaka. Tipu daya. Okey, wallahu alam, kita sambung kata.